Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sekarang dah pukul 8:01 pada hari Jumaat 27 Mac. Kita akan mulakan kelas Sains tingkatan 5. Kita akan mulakan dengan chapter 4, Carbon Compounds. Okay. So, Carbon Compounds ni adalah chapter yang keempat dan dia melibatkan ilmu kimia. Okay. So, kita start dengan carbon compound. Okay, start dengan carbon compound. Allah Akbar. Okay. So carbon compound ni is form of chemical combination of carbon with one or more of other elements. Carbon compound exists all around us. Carbon compounds are broadly classified into organic compounds and inorganic compounds. Tapi sebenarnya bahasa simple dia adalah carbon compounds is a compound that has carbon. Dah senang. Apa-apa ada carbon, kita panggil dia carbon compound. Contohnya carbon dioxide, lepas tu apa lagi? Kalsium karbonat, apa-apa yang ada karbon lah. Okay, kita pun adalah carbon compound. Macam mana kita tahu benda tu adalah ada karbon? Kamu try bakar benda tu. Okay, kalau kita bakar kertas, dia jadi warna hitam. Kenapa dia hitam? Sebab ada elemen karbon. So kertas pun adalah carbon compound. Okay, gula pun kalau kita panaskan dia sampai dia jadi hitam, sebenarnya dia adalah ada carbon compound. So apa-apa yang warna hitam biasanya ada carbon compound. Contohnya penselnik kamu. Contohnya penselnik kamu. Warna apa penselnik kamu? Warna hitam. Very good. Pause kejap. Boleh tak saya kenal Ashraf Kamal ni siapa? Boleh tak saya nak kenal siapa Ashraf Kamal? Boleh balas dekat chat. Okay. Sebab saya tak kenal siapa Ashraf Kamal. Kalau tidak kita akan reject lah. Sebab ini adalah kelas sains. Sepatutnya kena pakai email MOE Digital Learning. Sebab kamu dah mengganggu kelas ni. Okay. Dah keluar dah. Okay. Okay. Boleh tak kita fokus? Okay, kita track back. Ni masuk YouTube ni weh. Okay. So, kalau kita tengok carbon compound tadi apa? Adalah, tulis balik dekat dalam chat. Carbon compound is lead pencil. Carbon compound is compound that has carbon. Very good Imrani, very good answer. That's the correct answer. Okay. So, carbon compound pula, dia boleh bagi kepada dua, iaitu organic compound dengan inorganic compound. Okay, so kita tengok dulu organic compounds. Organic compounds are carbon compounds that originated from living things, such as plants and animals. Some examples of organic compounds are animal proteins, silk, cheese, milk, butter, leather, which originated from animals. Plant proteins, rice, wood, cotton and latex, which originate from plants. So senang je, kalau yang organik datang daripada benda hidup. So contoh benda hidup tu adalah protein haiwan, silk adalah sutera sebab dia daripada ulat sutera. Cheese, milk So semua tu adalah daripada benda hidup. So dia adalah organic compound. So kalau inorganic, senang lah dia terbalik. Inorganic macam mana? Benda yang tak hidup. So contohnya adalah banyak dugaan malam ni. Hana Khalila, tolong mute kan, thank you. Okay, so
Inorganic compounds are compounds. Ana Khalila tolong mute Okay, inorganic compounds are compounds that originated from non-living things such as minerals. Minerals ni adalah benda gali dalam tanah Okay, ataupun gas pun adalah inorganic compounds Most of inorganic compounds exist as minerals on earth or gases in atmosphere. Some inorganic compounds contain carbon. Examples are carbon dioxide and carbon monoxide. Carbonate such as sodium carbonate, calcium carbonate and sodium bicarbonate So inorganic compound adalah daripada benda yang bukan hidup. So saya boleh proceed sebab senang hangat. Okay. So ini nampak tak ni similarity organic compound dengan inorganic compound? Nampak tak dalam ni? Tak nampak? Kalau dalam handphone tak nampak kot, kecil. Tapi saya boleh beritahu je So similarity tu, similarity dia adalah senang je. Dia ada carbon elements. Ikut kamu lah. Kalau kamu salin, kamu faham, okey lah. Okay. So similarity contains carbon elements. So dua-dua pun ada carbon elements. Tapi differences dia adalah kalau organic compound dia datang daripada benda hidup. Kalau inorganic compound daripada benda bukan hidup. Lepas tu kalau organic compound burns in air producing carbon dioxide. Yes. Tapi inorganic compound no. Kecuali except except carbonate compounds. Okay, kalau carbonate compounds kita bakar dia jadi dapat carbon dioxide. Size of molecules organic compound biasanya besar Tapi untuk inorganic compound dia small. Lepas tu similarity lagi satu, bukan similarity, differences lagi satu. Organic compound biasanya dissolve in organic solvent. Dia boleh larut dalam pelarut organik seperti alkohol. Tapi inorganic, dia dissolve in inorganic solvent like water. Okay, so examples, starch and ethanol, inorganic compound, carbon monoxide, carbon dioxide and marble. Boleh screenshot lah. Tak kisah. Sekarang ni teknologi kan. So kamu nak screenshot boleh Okay, so itu adalah differences dia dan similarities dia. Satu je similarities dia iaitu dia adalah carbon elements. Dia ada carbon elements. Okay, tak apa. Saya pun ada dalam YouTube nanti. Nanti kamu boleh tengok balik. Dan saya akan bagi bahan ni juga dekat kamu. Don't worry. Okay. Hydrocarbons. Okay, ni dengar Hydrocarbons and their resources. Dengar ni. Their sources. Kalau tadi carbon compound adalah compound containing carbon. Maksudnya apa-apa yang ada carbon je kita panggil dia carbon compound. Tapi untuk hydrocarbon is compound that consists only carbon and hydrogen. Maksudnya kalau dia ada carbon dengan hydrogen je kita panggil hydrocarbon. Kalau ada oksigen kita tak panggil dia hydrocarbon Contohnya hydrocarbons are methane, CH4. Okay. Lepas tu dia tanya, is sucrose C12H22O11 is hydrocarbon? Okay. Hydrocarbon ke tak hydrocarbon? Kalau C12H22O11. Kenapa dia bukan hydrocarbon? Hafizah ada. Okay. Kenapa dia bukan hydrocarbon? Betul, dia ada unsur oksigen juga. Kita kalau hydrocarbon kalau hydrocarbon cuma ada hidrogen dan karbon sahaja. Kita tak nak benda lain. Hidrogen dengan karbon je. Okay. So hydrocarbons dia punya sumber dia adalah coal, petroleum and natural gas. Maksudnya dia adalah fossil fuel. Betul Hafizah. Ada dua je carbon dengan hydrogen So hydrocarbon ni dia datang daripada fossil fuel iaitu coal, petroleum and natural gas. Okay. Boleh saya teruskan? Tak ada masalah kan? Okay. Next. Okay. So kita tengok
Macam mana petroleum ni boleh terbentuk Okay. So kita ada, sebelum kita manusia ni wujud, ada banyak haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Okay, beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun dulu dalam ocean, ada ni apa, ikan pari, ada apa, sotong ada banyak lah. So tiny sea plants and animals died and were buried on the ocean floor. Over time, they were covered by layers of silt and sand. Maksudnya, dia mati, lepas tu atas dia penuh dengan pasir-pasir kan. Memang tak jelas. Saya punya pun tak jelas juga. Dia macam blur-blur. Okay, sebab tu saya sebut. Okay. So, ocean pula, silt tu, okay, silt tu macam mendak. Granular material of size between sand. Dia macam size dia between sand and clay. Macam antara tanah liat dengan pasir. Okay, rupa dia. Dia punya bentuk tanah lah, jenis tanah yang berlainan. Selut Cuba tengok bahasa Melayu silt lah. Macam menarik in Malay. Lumpur. Selut lah. Okay. Okay. So, lepas tu 50 juta sampai 100 juta tahun dulu, okay, over millions of years remains. Okay. The remains were buried deeper and deeper. Makin lama benda yang mati tadi tu ke dalam. Lepas tu dia akan the enormous heat and pressure. Okay, sebab dia kat bawah dah, ke dalam tanah-tanah. So dia panas dan pressure dia tinggi, menukarkan plant and animals tadi tu jadi oil and gas. So sebab dia dah berjuta-juta tahun, sebanyak pasir atas dia tenggelam. So dia jadi, dia punya tekanan dan suhu dia tinggi kat situ, menyebabkan dia jadi oil. Sampai sekarang, kita syarikat Petronas kan? Okay. Drill down through layers of sand, silt and rock to reach the rock formation that contains oil and gas deposits. Okay. Tu yang digunakan untuk petrol dalam kereta kamu. Okay. Lepas tu untuk kamu punya elektrik, okay, semua adalah daripada fossil fuel. Okay, tapi sekarang kita tak guna sangat. Kenapa kita tak guna sangat fossil fuel? Cuba boleh cakap kenapa? Harga minyak dah makin kurang. Kenapa? Betul, sebab satu dunia lockdown, kita tak pakai dah kereta. Betul, kita tak pakai kereta dah. So, lepas tu harga minyak pun turun. Sebab tak ada banyak demand. Kesiannya, gaji ayah kamu kerja dekat Petronas ke? Kesiannya. Dah lah Petronas bagi 20 juta dekat Malaysia. Itulah sial. Fatini nak join. Siapa Fatini nak join? Datanglah, masuk dah. Dia dah lebih dari kita kot. Kita lambat lah. Tapi Fatini datang dah, masuk je dah. Tapi jangan pakai Ashraf Kamal tadi punya email. Pakai diri sendiri punya email. Siapa Ashraf Kamal? Nanti kamu IG dia sikit. Tentang ada boyfriend sama siapa ni. Saya tak pernah ada lah tu. Kenapa tu lah. Okay. So, saya teruskan Okay, ini soalan. Okay, kamu tak nampak tapi saya tanya kamu Ni tanya, kamu tak nampak. Tapi saya tanya. Okay, nombor 1 Which of the following is not a carbon compound? Which of the following is not a carbon compound? Not A. Water. B. Ethanol. C. Hydrocarbon. D. Ester. Mana yang bukan carbon compound? Air, ethanol, hydrocarbon, ester.
Anda, yeay. Betul, sebab air tak ada carbon. Okay, very good. Okay, carbon compounds. Okay, nombor soalan kedua soalan kedua. Carbon compounds can be classified into A. Hydrocarbons, alcohols, and ester. B. Saturated and unsaturated fat. C. Organic and inorganic compounds. D. Carbohydrates, proteins, and fats. Betul! Yay! Very good. Okay, question 3. Question 3 dengar betul Which of the following is an inorganic compound? Ethanol, carbon dioxide, methane, ethanoic acid. Okay, saya ulang Which of the following is an inorganic compound? A. Ethanol, B. Carbon dioxide, C. Methane, D. Ethanoic acid. Betul, yay! Very good. Sebab carbon dioxide daripada benda bukan hidup. Okay, non-living thing. Okay, very good. Okay, number 4. Number 4. Which of the following is an organic compound? Dia organic compound. A. Carbon monoxide. B. Sodium carbonate. C. Potassium cyanide. D. Methanol. Organic compound A. Okay, betul. Yeay. Daripada methanol senang Sebab yang lain tu adalah daripada mineral ataupun gas-gas. Okay. Next, which of the following statements about organic which of the following statements is true about organic or inorganic compound? Okay. Mana yang betul tentang organic or inorganic compound? A. All organic compounds contains the elements of carbon and hydrogen. B. Organic compounds are obtained only from plants. C. Inorganic compounds are not found in plant and animal tissues. D. Inorganic compounds do not contain the element carbon. Saya pun tak tahu jawapan dia. Lah betul lah. Jawapan dia C. Very good lah. Korang ni dengar dengan baik lah. Wow, yay! Okay. So next slide. Okay. Next kita belajar tentang alkohol. Okay, alcohol. A plus science. Okay. An alcohol is an organic compound made up of the elements of carbon, hydrogen, and oxygen. So alkohol ni dia organic compound. Tapi saya nak tanya, adakah dia hydrocarbon compound? Alkohol ni hydrocarbon compound tak? Alkohol ni, dia adalah organic compound. Tapi dia ada carbon, hydrogen, oxygen. Kenapa dia bukan hydrocarbon? Kenapa dia bukan hydrocarbon? Betul, sebab dia ada oksigen. Very good. Okay. Kalau dia ada oksigen, dia bukan hydrocarbon. Tapi dia masih lagi carbon compound sebab dia ada carbon. Okay. The names of all alcohols end with all. Kalau dia ada OL, itu adalah alkohol. Nanti kamu tengok kamu punya perfume, kamu punya pencuci, sabun pencuci, makeup semua tu, kamu tengok dia punya ingredient, ada tak OL? Hand sanitizer, kamu tengok. Kalau ada OL, maksudnya dalam tu ada alkohol. So, kalau kamu baca hujung dia ada OL. Okay, so kalau kamu benar dapat iklan 100% tiada alkohol kan. Pasal kamu tengok dalam ingredients ada pula OL. So maksudnya penipu lah orang tu. Dia kata tak ada alkohol kononnya.
Hand sanitizer biasanya kalau untuk yang bagus kena 70% ke atas alkohol tu. Panadol tu nama nama jenama dah pandai. Okay, so example dia, yang ni kamu tak boleh tahu tak payah hafal tau. Ni tak payah hafal. Tapi contoh dia, metanol, etanol, propanol. Okay, so semua ni adalah alkohol. Kalau kamu kena tengok, dia punya suhu takat didih dia rendah. Tak nak hafal. Takat didih dia rendah. So maksud takat didih rendah, nanti kalau dia kena suhu panas sikit dia dah jadi gas. Sebab tu kita panggil dia mudah meruap. Ni sana. Asal di sana. Okay. Okay. Sebab tu dalam bila kita okay. Sebab tu lah alkohol ni dia takat didih rendah kan. Sebab tu bila kita biar dia nanti dia akan jadi gas terus Boiling point tu takat didih. Takat didih. Maksudnya dia rendah je. Kalau takat didih air 100 kan. Yang ni kalau kena panas sikit dah jadi gas. Sebab tu bila kamu letak je kat tangan nanti minyak wangi tu jadi gas terus. Okay, saya nak tanya kat kamu. Saya nak tanya satu soalan. Kenapa minyak wangi kena mudah jadi gas? Kenapa minyak wangi tu kita letak kat tangan, lepas tu dia hilang, dia kena jadi gas. Kenapa? Untuk menyerap, salah. Okay. Jawapannya adalah kita nak bau wangi tu terbang masuk kat hidung orang lain. Contoh. Kita nak bau wangi tu terbang ke tempat lain. Betul lah. Kita nak bagi dia orang lain bau, kita nak bagi orang lain bau kita ni wangi. Senang nak spray, betul Hamiza? Okay, bukan serap Okay, nak goda. Kau menggoda pandai je. Okay, so alkohol ni ada cara nak buat alkohol, kita panggil dia fermentation. Okay, ethanol is produced through fermentation. Boleh tak beritahu saya fermentation dalam Melayu apa? Bukan peram, dia berkurang fermentasi. Kau ni. Jawapan dia adalah penapaian. Okay. So penapaian. So penapaian ni kita kena letakkan sugar ataupun starch. Okay. Kanji ataupun gula. Kita masukkan yeast. Nanti dia akan tukar jadi ethanol. Okay. So kita tengok penapaian macam mana. Fermentation. Ada. Setup. Mana ni tak best ni. Okay, macam ni. Penapaian yang kita tempat tapai ni, dia hasilkan 18% alkohol Okay, tapi kanak-kanak dia bila dia buat penapaian ni, sebab kan dia yeast kan, yeast ni adalah benda hidup kan, kita belajar kan, yeast adalah sejenis apa? Yeast adalah sejenis apa? Betul, very good, fungi kan. Bakteria, sampai bakteria tu ketuk di sendiri. Kali ni ketuk di sendiri. Fungi. Kau buat donat lah. Okay. So, yeast ni bila dia buat penapaian, dia hasilkan alkohol. Okay, dia hasilkan alkohol. Alkohol tu akan bunuh dia. So dia tak boleh buat banyak-banyak alkohol. Okay, so tak adalah dia buat sampai lama sangat penapaian tu sampai boleh mati, sampai boleh memabukkan kamu. Okay, yang kita buat tapai tu. Okay.
So, ingat ini adalah bunuh fungi, bunuh yeast tu. Bukan, alkohol bunuh yeast, bukan yeast bunuh alkohol. So, jadi yeast ni dia react dengan glukos ni. Yeast ni akan bertindak balas dengan glukos, dia akan hasilkan etanol dan karbon dioksida. Ni hasil dia, sebab tu ada bubbles tu. Sebab tu kalau kamu buat roti tu, dia ada ruang-ruang udara sebab ada karbon dioksida. Okay? So, etanol yang dihasilkan ni, kalau terlalu banyak, seterusnya akan membunuh terus yeast ni. So, alkohol yang dihasilkan tu tak adalah terlalu banyak sampai boleh memabukkan kamu. Yang kamu buat tapai tu. Okay? Yang ini kamu kena hafal, kanak-kanak. Ini kau kena hafal. Glukos, anak panah. Okay, yeast ni dia menghasilkan Zymase enzyme. Zymase enzyme ni yang tukarkan glukos kepada etanol dan karbon dioksida. Apa dia, Nas? Kalau kau buat banyak-banyak, kalau banyak-banyak capai, jadilah alkohol banyak. Bila alkohol banyak, mabuklah. Sebab tu jangan makan tapai yang lama. Kalau tulis Zymase je, tak. Dia kena ada yeast. Nanti Nas dia nak tapai tu, dia nak buat eksperimen tu, Nas. Okay. Sabrina, kau kena letak yeast tu. Yeast tu yang penting. Okay. So, glukos, anak panah, yeast, etanol plus karbon dioksida. Ini kena hafal. Okay, ini kena hafal. Yang bawah ni tak perlu Dia kena persamaan perkataan. Yang bawah tu tak perlu. Itu dah jadi kimia ataupun bio. Okay. Boleh tak saya teruskan? Nanti saya akan buat roda impian Tak boleh saya tanya soalan kau kena jawab. So kena fokus. Okay. So ini adalah contoh raw materials used to produce alcohol. Contohnya kita boleh gunakan grapes sebab dia ada gula kan. Okay, so grapes campur yeast nanti jadi alkohol. Wine, alcohol wine. Sugar cane, okay. Lepas tu rice karbohidrat. Okay, so dia boleh produce alkohol. Tu yang ada tuak kan, tuak. Ni orang buat alkohol ni. Yang rice, sugar cane, grapes. Ketum. Yang ni bukan ketum. Ini bukan ketum. Ini dalamnya ada buah, dia letak yeast. Allahu Akbar. Ya betul. Rice wine ni betul. Korea kan dia buat rice wine. Betul. Soju soju. Saya tak tahu. Okay. Siapa pernah dengar teh yang start dengan huruf K tu? Kampuchea. Kau minum ketum mana? Padahal kau tak betul. Siapa pernah dengar teh? teh apa teh Kampuchea? Betul. Janganlah jadi mabuk, Hafizah. Tak adalah jadi mabuk. Tapi banyak sangat alkohol boleh jadi mabuk. Kamu bil. Kamu cia. Apa nama teh lah? Aku ni. Kombucha ni. Okay, kombucha ni adalah kebetulan baca ni. Is fermented, bukan dalgona, itu kopi. Okay, kombucha ni. Kamu jangan minum tau. Dia kata teh, tapi jangan minum tau. Okay, dia slightly alcoholic. Jangan. Tengok ni, slightly alcoholic, lightly effervescent, sweetened black or green tea, commonly consumed, supposed to health benefits. Dia ada arak sikit. Janganlah tak payah minum. So, dia punya bentuk kombucha. Kau pernah minum? Raja pernah minum Okay, dia ferment kan?
Tapi ni ada cendawan Mekah, masuk kulit cendawan Mekah. Ya, nanti kamu google lah. Kombucha ni. Syiah. Saya tak tahu dah Syiah ke tak Syiah. Okay. Okay, so itu adalah fermented. Kulat. Yeast kan kulat? Okay. So boleh saya teruskan? Okay. Okay, characteristics of alcohols. Okay. So ciri-ciri alkohol. So alcohol ni is colorless, volatile liquid with sweet smell. Maksudnya dia cecair yang mudah jadi gas, yang tidak berwarna dan ada bau sikit. Volatile tu adalah senang jadi gas. Volatile, meruap, mudah meruap. Bau sweet smell. Saya bau dia macam kamu buka marker, itulah bau alkohol. Busuk. Ikut orang lah rasa busuk ke tak. Dia hanya lagi bau, kita bukan panjang, dia sakit. Sakit hidung lah bila kita bau. Kamu suka ke bau tu? Marker. Saya kurang sikit bau marker. Kamu buka marker tu kamu bau. Saya kurang sikit. Okay. Most alcohols and water are miscible. Maksudnya, some alcohols are soluble in water. Okay. Tapi, the miscibility of alcohol in water decreases as the number of carbon atoms in its molecule increases. Maksudnya kat sini, okay, dia kata alkohol ni soluble in water, tapi bila bilangan karbon dalam alkohol tu bertambah, dia makin kurang larut dalam air. Itu konsep dia. Kan alkohol ada juga karbon dalam dia, tapi kalau karbon sikit, dia senang larut dalam air. Kalau karbon banyak, dia makin susah nak larut dalam air. For instance, methanol, ethanol and propanol are soluble in water. Okay. Tapi butanol, dia ada 4 carbon atoms, dia moderately soluble. Okay, kalau saya nak terangkan macam ni Kalau saya nak terangkan, kejap. Okay. Kalau methanol, dia punya formula dia adalah CH3OH. Kalau ethanol, formula dia adalah C2H5OH. Kalau propanol, ini tak payah hafal tau. Ini saya nak terangkan je. C3H7OH. Kalau butanol, kalau dia punya hujung dia OH, itu alkohol dalam formula dia. C4H9OH. Okey. Sekejap. Tengah azan sekejap Abang dia kata abang azan.
Allah. La ilaha illallah. Allah. Ashraf. Korang ada tahu apa ke? Digital. Okey, dah. Tak, salah konsep maksudnya. Kalau makin sikit karbon dia, makin senang dia larut dalam air. Tapi kalau dia makin banyak dia punya karbon, makin susah dia larut dalam air. So contohnya metanol 1C, etanol 2C, propanol 3C, dia boleh larut dalam air. Okey, senang. Tapi bila dia 4C je, dia susah sikit nak larut dalam air. Faham So paling senang metanol lah, sebab metanol C dia sikit. Okay, so kita teruskan. Okay. Alkohol ni kamu kena ingat bila dia bakar dalam oksigen, dia hasilkan carbon dioxide and water. Okay. So warna api dia adalah blue flame. Warna api dia. Bila dia bakar dalam oksigen alkohol, kalau dia bakar dalam oksigen, dia menghasilkan carbon dioxide and water. Kamu ambil alkohol, buka api, terbakarlah dia sebab dalam udara kita ada oksigen. Dalam udara kita ni ada oksigen kan? Ambil api, letak kat alkohol, terbakarlah dia. Okay. Sebenarnya semua pembakaran tu kan kita belajar. Ada triangle kan? Kalau fire kan ada triangle. So dia mesti ada heat, dia mesti ada oksigen dan dia kena ada fuel kan? Kalau tak ada oksigen boleh ke terbakar? Tak kan? So, kamu kalau nak bakar dia, ambil je alkohol tu, minyak wangi ke apa dia, ambil api, letak dan terbakar lah tu. Itulah tindak balas dia dengan oksigen. Ambil hand sanitizer, letak api, itulah maksudnya dia tindak balas dengan oksigen. Kalau tak nak terbakar, bakar dalam air. Kau faham? Anak Khalila ni minum ketum macam ni dia. Okay. Okay, apart from that, if alcohol is exposed to the air, it gradually turns sour. Alkohol ni kalau biar lama-lama dekat udara, dia akan jadi masam. Sebab apa? Dia oxidized. Dalam udara ada oksigen kan? Dia oxidized in air to form ethanoic acid ataupun cuka, vinegar. Okay. So biar lama-lama alkohol tu nanti dia jadi ethanoic acid. Okay. Ataupun vinegar. So ethanol campur oksigen dari ethanoic acid dengan water. Bukan, cuka tu bukan alkohol, tapi cuka tu datang daripada alkohol. Kita boleh buat cuka pakai alkohol. Cuka asid lah. Kawan Nisa, cuka asid. Kan ni, Kau makan cuka, kau rasa cuka tu rasa pahit ke masam? Jangan main. Oh my god. Okay. Teruskan. Kalau kau try makan cuka ni. Kenapa nak makan cuka dengan nasi? Dia memang lah. Anak Khalila ni nak makan ketum ke mana? La ilah Allah. Dari tadi dia cakap belik-belik ni. Tolong siapa-siapa. Aduh. Aduh makan cuka dengan nasi. Okay. Lepas tu, okay dengar ni. Ini penting ni kanak-kanak. Okay, ulang balik Alkohol, kalau dia terbakar, dia akan jadi carbon dioxide and water. Yang kedua, kalau kita biarkan alkohol ni dekat udara, dia akan bertindak balas dengan oksigen, dia hasilkan cuka, kan? Ethanoic acid tadi kan? Yang ketiga, kalau dia bertindak balas dengan organic acid, alkohol campur organic acid, lepas tu tambah pula dengan concentrated sulfuric acid, dia akan jadi ester. Ester ni adalah neutral compound that has
sweet smell. Esters are commonly used in food flavoring and fragrance. So apa-apa yang kamu makan, coklat ke, gula-gula ke, yang ada rasa sedap tu, rasa buah, rasa macam artificial tu sebenarnya adalah ester. Okay, so kita ulang balik saya nak ulang balik. Bukan alkohol. La ilaha illallah. Bukan dia ada alkohol. Alkohol tu yang buat ester. Okay, start balik. Kita start dengan alkohol. Alkohol, kalau bertindak balas dengan oksigen, dia ada dua Kalau combustion, dia hasilkan carbon dioxide. Ester tu flavor. Plus water. Okay. Lepas tu, alkohol pula, kalau kita biar lama-lama, dia bertindak balas dengan oksigen, dia akan hasilkan acid kan? Acid. Dia hasilkan organic acid plus water. Okay. Tapi juga kalau alkohol ni, kita tambahkan dengan organic acid tadi, dia akan hasilkan ester and water. Okay. So, ester ni bukan alkohol. Dengar Ester ni bukan alkohol. Tapi ester ni datang dari alkohol. Tak? Jangan kamu kata, oh makan keropok kan? Makan keropok perisa macam-macam kan? Oh, aku makan alkohol. Bukan. Kau makan ester. Cuka pun dia bukan alkohol. Dia datang daripada alkohol. So, alkohol ni penting lah. Boleh, dah habis salin dah. Cuka bukan ester, cuka adalah asid ni. Ni. Organic acid ni adalah cuka. Ni adalah contoh. Okay. Dia adalah organic acid. Benda boleh SS buat apa salin. Okay. Okay. Ini kamu kena hafal alkohol campur organic acid dapat ester dengan water. Ethanoic acid tu yang organic acid tu. Ethanoic acid tu yang organic acid. Yang nama ni pelik ethanoic ni adalah ester. Okay, saya lupa nak beritahu. Kena letak kat sini, kena ada tambah concentrated sulfuric acid. Dekat anak panah ni. Maksudnya kena tambah ni. Kalau kita tak letak ni lambat lah. Dia catalyst Ni catalyst. Fahal. Kau fahal. Catalyst tu adalah mangkin yang mencepatkan tindak balas. Kalau kita tak ada mangkin ni, dia punya reaction dia akan lambat. Tambah dekat sini. Dekat atas kan patutnya ada anak panah ni kan. Ni anak panah. Panjang sikit. Dekat bawah anak panah. Tak wajib. Yang ni penting yang ni. Tak wajib lah. Ini penting. Tapi kalau dia tanya soalan, apakah catalyst untuk alkohol tambah organic acid? Nanti kamu kena tahu lah. Concentrated sulfuric acid. Okay. So, next. Kegunaan alkohol. Okay, kita belajar ciri-ciri alkohol ni, kita kena tahulah kegunaan dia. Okay. So, kegunaan dia, uses of alcohol. Dia commonly associate with alcoholic drinks such as beer, wine, spirits. Okay. So, dalam minuman yang beralkohol ni adalah alkohol. Tapi selain pada minuman yang memabukkan ni, dia juga digunakan as antiseptic. Tak try ke as eksperimen? Tak payah try lah Okay. Alcohol is used as antiseptic to kill or prevent the growth of germs. Okay. So, dekat kamu punya sanitizer, hand sanitizer tu ada alkohol kan? So, alkohol tu boleh kill and prevent the growth of germs. Okay. So,
Alcohol can be found in many different kinds of antiseptic products such as mouthwashes, soaps, creams, and ointments. Okay. So, kamu punya Listerine kan? Listerine tu ada alkohol. Kamu punya sabun ada alkohol. Kamu punya sapu-sapu tu semua ada alkohol. So, alkohol juga boleh guna. Kamu punya wangi semua yang ada alkohol tak ada masalah. Dia jangan yang memabukkan kan. Okay. So, alcohol is also used in some medicines such as cough mixture. Ni, ubat batuk kau ada alkohol janganlah telan Nafizah. Dia tu racun. Ni, komo telan racun lah Apa tu? Alkohol ni dia ada ubat batuk ada alkohol. Sebab tu kamu kadang-kadang wang kan kepala otak kamu wang. Tapi sedap kan ubat batuk? Makin tu catalyst. Sedap saya suka. Okay. Iodine that contains alcohol is used to clean open cuts on the skin. Okay. Dalam yang kamu punya iodine tu ada alkohol juga. Liquid ni tak sedap. Raja sakit tekak ke? Raja sakit ke? Okay. Jangan ada, kena check ni. Covid ke tak? Tak ada Covid kan? Dah test lah. Baik Raja, jangan dekat-dekat dengan Raja Halang prevent. Dah, Dettol pun ada alkohol. Okay. Alcohol is also used in some medicines such as cough mixture kita dah. Alcohol is also used as solvent for substance such as resins, varnishes, paint and nail polish. Alkohol tu dia bunuh germs, ataupun dia bantutkan pertumbuhan germs. Alkohol juga di dalam nail polish kamu ada alkohol, dalam cat ada alkohol. Solvent tu pelarut. Sebab tu bau dia kuat kan? Kalau kamu cat rumah, bau kuat kan keluar. Okay, so sebab alkohol. Okay, resins tu yang kalau kamu nak buat nak buat apa tu, anting-anting, jewellery, resins tu. Dia nak buat apa? Dia macam ni, dia resins. Okay. Itu ada alkohol. Bukan madu. Ini kat keluar. Ini daripada tree resin ni lain. To make jewelry. Jewelry. Okay, kan kita kalau budak form 1, form 2, form 3 tu, sekarang dia buat seni tau. Dia buat seni. Dia buat jewellery tau. Kan, betul kan? Ya Allah. Resins. Saya buat video. Ya. Dia macam ada mold, dia buat daripada dia letak mold tu, lepas tu dia letak resin tu, nanti dia jadi bukannya kismis. Subhanallah, ya Allah, Maha Suci Allah. Kau ni resins to make jewelry. Okay, tak ni. Ya Allah, aku tekan apa tadi? Dia dalam tu ada macam-macam tu, selain daripada benda-benda lain dia ada alkohol. Okay, so
Internet saya lambat pula. Tak ada voice, saya saja tak ada voice. Nanti kan kau terdistract. Okay. So dia ada mole. Dia ada mole. Okay. Bila mole, dia letak resin ni, nanti dia bagi kerah. Dia letak. Mole, mole. Mole tu bekas dia lah, bekas dia. Ini kita panggil mole dia. Ni dia punya. Acuan. Yeah. Boleh jual? Okay. Nanti dia biar. Lepas tu nanti dia keluarkan. Okay. Dia keluarkan. First time trying resin. Dia tak glitter dalam resin dia. MOLD. Okay. Lepas tu nanti dia letaklah tali dekat lubang tu. Boleh nanti dekat Cikgu Fauziah dia ada resin ni. Dia buat untuk seni dia. Okay. Kena cari online. Okay. Asal siapa nak pakai danting besar ni, gabak besar. Habis jatuh telinga dia. Rasa. Buat keychain. Bukan letakkan telinga je. Okay. Petak lah. Taklah, tak boleh patahkan. Dia kuat. Dia kereh. Sebab tu kena ada mold tu. Ni yang cantik. Okay. So inilah resin. Bukan kismis tau. Kau jangan kata kismis. Aduh, ya Allah. Okay. So dia adalah pelarut dalam resin, varnish, paint and nail polish. Okay. For example, Etana used in flavoring and perfumes. Okay. So some countries alcohol is also used as fuel to power vehicles. So butano is alcohol which can fuel a normal combustion engine. So alkohol pun boleh jadi bahan bakar. Dia bukan macam plastik, dia lebih kepada macam kaca tapi kerah. Macam tu Jadi tapi tak senang pecah. Okay. Effects of alcohol. Ini siapa yang nak minum sangat tau Effect alkohol ni. Okay, alkohol adalah depressant Depressant tu maksudnya dia melambatkan tindak balas kamu So, kalau selalu minum sangat, dia boleh jadi addict. Ya, Nabiha? Hello. Saya hilang? Saya hilang Sekejap Sekejap Hello. Tak dengar suara saya? Suara saya dengar tak? Alah, internet tak ada. Hello. Hello. Hello.
Hello? Hello, 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 hello. Ya, ya. Ada? Ada. Okey, dah mute. Allah, masalah saya punya internet ni masalah. Allah. Okey, saya pun nak cakap effect of alcohol. Jadi pun internet saya pun bengong pasal alcohol ni. Okey, ni nak habis dah, nak habis dah. Gambar tak ada. Okey, gambar tak ada. Okey, gambar tak ada. Sekejap Alkohol memabukkan internet. Allahuakbar. Korang ni kan kelakar dah. Korang memang kelakar Okey. Ada tak gambar? Ada? Ini Abil ni, la ilaha illallah, masa ni lah dia buat hai. Hello, hello, hello. Hello. Okay, ada tak? Ada tak presentation? Okay. Okay, mute. Okay. So, dia akan melambatkan gerak balas So, maksudnya komputer saya, internet saya pun dah mabuk sebab dia dah lambatkan gerak balas. Okay. So, dalam masa sama, alkohol ni boleh menyebabkan orang tu addicted Okay. So, habis. Okay. Kalau mu tengok ni, ini graf tau. Ni graf. Ni graf. Okay. Kalau 20 miligram per 100, dia akan increase social interactivity. Maksudnya dia buatkan kamu rasa tak takut. Kalau minum arak ni, bila minum, orang tu rasa macam pandai bersosial. Macam tu. Lepas tu 30 miligram per 100, dia euforia. Euforia ni rasa macam gembira sangat-sangat sampai tak larat lah euforia ni. Okay. Lepas tu 50, reduce coordination of muscles. Maksudnya dah tak pandai jalan dah. Okay. Kamu tak boleh nak bergerak. Nak jalan pun susah sikit. 80, speech, sight, hearing and body balance are affected. Ni masa ni cakap tak apa-apa. Okay. Macam tadi, Hana Halila kau ketum tadi. Masalah tak boleh cakap. Dia mengepek je. Okay. Ni kalau drama Korea selalu macam tu kan, macam apa? Nak habis-habis mabuk. Setiap malam pun nak mabuk. Lepas tu pagi-pagi, hangover. Kenapa? Tak ada cerita lain nak cakap. Lepas tu sakit kepala. Cik Syazri kata tapi tengok juga. Ada tak? Bukan lah. Ada orang kata tu tak kena corona sebab minum arak. Jangan. Tak, bukan. Okay. Lepas tu, lost coordination of muscle. Ni langsung tak boleh nak kawal lah. 100 ni. 300, inability to walk in a straight line, dizziness, sleepiness, nausea. Ni masa ni dah mutar-mutar. Dah wet-wet tu, 300. Kalau 400, dia pengsan terus. Kalau 500, boleh mati. Hei, ada kali lah. Kau minum ketum betul lah. Astagfirullahaladzim. Ayolah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Habis. Okay, jom. Okay, Jaya. Ni ada lagi ni. Kalau minum banyak sangat, dia boleh rosakkan otak dengan nervous system. Okay, ni sikit lagi. Lepas tu, dia boleh rosakkan hati. Kalau banyak sangat, kalau biasanya kamu tengok orang yang minum arak ni, dia punya tu perut dia kurus tapi dia buncit. Okay. Obesity, malnutrition, heart disease, high blood pressure dengan stomach ulcer. Kenalah ingat. Kesan-kesan alkohol dekat orang kena ingat. Pergi Nas, pergi. Nak habis dah. Okay. Yang ni adalah ini adalah hati. Kalau orang yang dia tak minum arak macam ni. Kalau orang yang minum arak macam ni.
Okey. Okey, ni tengok ni Allah. Ni tak tahu kenapa dia tunjuk kat perut ni. Okey. Okey, baca ni. An expectant, saya tak tahu perut ni kenapa. Okey. An expectant mother who consume alcohol may give birth to a baby with fetal alcohol syndrome, FAS. Baby born with FAS will have small heads, brains, mental retardation, poor coordination, hyperactivity, abnormal facial features. Okay. Okay. Sian kan? So maksudnya janganlah masa mengandung tu kau dah marah. Bahaya. Lepas tu kalau minum banyak arak juga boleh menyebabkan social problems. Maksudnya asyik bergaduh lah. Okay, social problems. Sebab dia may neglect, abuse or cause physical harm to family members, resulting physical violence. Lepas tu menyebabkan broken families. Okay, family members leave. Alcoholic also cause social problem such as increased crime rates, increased accident rates dengan sebab drunk driving, fights and thefts. Okay, ni adalah kesannya ni kalau abuse. Apa efek otak kecil, so tak dapat tak, kehidupan dia akan kurang lah. Otak kecil, dia susah nak function. Okay. Okay, habis. Okay. Jom roda impian roda impian. Random name pickers. Okay. Bersedia? Okay, soalan dia adalah, soalan dia dengar. Which of the following, kau jangan jawab dekat chat tau. Orang lain tunggu sampai saya sebut nama dia baru orang tu jawab. Jangan jawab terus. Nanti kan orang tu tak achieve lah dapat jawapan. Okay. Which of the following is not an alcohol? A. Ethanol. B. Glycerol. C. Methylate spirit. D. Sodium hydroxide. Okay. Ulang soalan. Which of the following is not an alcohol? A. Ethanol. B. Glycerol. C. Methylate spirit. D. Sodium hydroxide. Nakalilah. Apa jawapan tu? Allah Allah. Ana. Tadi banyak cakap. Tak tu. Okay, apa macam mana? C. Methylate spirit. D. Sodium hydroxide. Betul! Yeay! Sodium hydroxide bukan alkohol Spirit, kalau spirit ada alkohol Spirit. Okay, anda berdebar saja tadi. Okay, next. Okay, which of the following element is not found in ethanol? Which of the following elements is not found in ethanol? A. Carbon. B. Oxygen. C. Nitrogen. D. Hydrogen. Okay.
Siapa yang bertuah? Okey, Umairah. Umairah, soalan dia adalah mana yang bukannya dalam ethanol is not found in ethanol. A. Carbon, B. Oxygen, C. Nitrogen, D. Hydrogen. Mana Umairah? Kenapa dia tak ada? Jangan, jangan. Tak ada Siti. Siti. Memang tak ada. Okay, tak apa. So, kita biarkan, kita tak remove. Okay, mana yang tak ada dalam ethanol Carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen Sofia Hani. Okay, Sofia Hani. Mana ni? Sofia Hani. Mana Sofia Hani? Betul, nitrogen. Yeay, pandai. Very good. Nitrogen. Okay, next. Okay, 8 and next. Which of the following chemical process is used to produce alcohol? Which of the following chemical process is used to produce alcohol? Mana Cik mak tolong? Okay. A. Saponification, B. Esterification, C. Polymerization, D. Fermentation. Okay, siapa ni? Imrani. Imrani ada tak Imrani? Okay, aku jawapan Imrani. Betul! D. Fermentation. Yay! Penyampaian. Betul. Okay. Yeay. Okay, nombor 9 The following word equation shows a chemical process. X plus yeast, anak panah, ethanol plus carbon dioxide. X plus yeast, anak panah, ethanol plus carbon dioxide. Which of following can be substance X? A. Latex, B. Rice, C. Palm oil, D. Vinegar. Mana yang kita tambah yeast dapat alkohol dan carbon dioxide? A. Latex, B. Rice, C. Palm oil, D. Vinegar. Okay. Siapa ni? Nice! Dah balik toilet tu. Soalan dia macam ni. Soalan dia bagi X tambah dengan yeast dapat ethanol and carbon dioxide. Mana yang boleh X? X apa? So A tadi adalah hilang. Tak dengar? Hello. Dengar tapi tak nampak gambar. Gambar dia tak gambar. Gambar dia? Walah. Pin kan? Pin. Siapa yang tak nampak gambar tu pin. Okay. A adalah tadi apa? Latex, B. Rice, C. Palm oil,
di vinegar. Okey, tadi siapa mana Nas? Nas mana tak balik tanya lagi? Toilet lagi. Okey. Toilet. Kita tukar. Okey. Najiha. Najiha mana Najiha? Ada tak Najiha? Okey. Betul jawapan dia right. Very good. Yeay. Okay, next question. Okay, sikit lagi dua lagi. Tiga lagi. Which of the following, dengar, which of the following is not a physical property of ethanol? A is highly volatile. B does not mix well with water. C burns easily when ignited. D colorless liquid. Okay, saya ulang. Okay, saya tulis balik. So, mana yang is not property of ethanol. Okay, it's not properties of ethanol. So, A, highly volatile. B, burns, does not mix well with water. C, burns easily when ignite. D, colorless liquid. Okay. Okay, dah faham ni? Saya nak ni Wheel of Fortune. Okay. Volatile tu senang jadi gas. Okay. Sabrina. Okay, Sabrina. Apa jawapan dia, Sabrina? Not properties of gas. Not properties of ethanol. Sabrina. Volatile ni maksudnya senang jadi gas. Mana sub ni? Tidur ke? Saya kejut dia. Tiba-tiba. Senang jadi wap betul. Dia mudah jawapannya. Dia ada ini bukan jawapan dia, ini maksud dia. Mudah meruap. Mana sub ni? Dia ada kan? Wana nak jawab. Wana nak jawab Wana. Siang Wana. Sekejap Mana Sabrina dia? Nama dia apa? Patricia Sabrina. Ada ni Patricia Sabrina? Cikgu tak jawab. Okey, mana? Mana tadi? Saya gelak. Cikgu tak jawab B. Salah. Orang lain pula. Aina Safia. Mana Aina Safia? Kenapa orang ni saya tak ada? Ke saya tak nampak baca?
Angon. Dia tengah break. Anak Ilani ni. Meh ada Ilani je. Anak Aina Safia ni. Allah Akbar. Okey. Okey, apa jawapan dia? Jawapan dia, betul. Ethanol kan dia boleh mix in water kan? Dia kan sebab dia soluble kan? Dia soluble. Dia miscible. Okay, so ini salah lah. Jawapan dia B. Okay, Aina Iliani, relax. Okay? Relax. Okay, next. Okay, last question. Okay, second last question. Which is following is not true about ethanol? Not true, Ethanol burns in excess oxygen to give carbon dioxide and water. B. Ethanol reacts with organic acid to give sweet-smelling compounds. C. Ethanol turns red litmus paper to blue. D. Ethanol can be obtained from sugarcane using fermentation. Sekejap, saya tulis untuk bagi dia ringkas. Sekejap Okay, saya tulis balik. So, dia punya tu adalah which of the following is not true about ethanol? Okay. So A, ethanol burns in excess oxygen to give carbon dioxide and water. Okay. B, ethanol reacts with organic acid to give sweet smelling compound. Okay. C, ethanol turns red litmus paper blue. D, ethanol can be obtained from sugarcane using fermentation. Okay. Okay, so saya bagi kamu 2 saat nak baca. Baca dulu. Okay, dah baca? Saya nak pilih orang ni. Dah pilih jawapan dah? Okay, saya nak pilih orang Okay. Siapa yang bertuah? Aimuni. Okay, Aimuni. Hafiza nak jawab, kesian dia. Okay. Asal kita pilih ni orang selalu tak ada? Jap, Aimuni nak jap. Okay. Not true not true. Betul! Sebab ini adalah alkali kan? So alkali salah lah. Dia neutral Okay. Yang A dia betul lah. Dia hasilkan carbon dioxide and water kalau react dengan oksigen. Okay. Yang B ni pula, dia react dengan organic acid. Dia hasilkan ester kan? Sweet smelling compound ni lah ester. Betul lah kan? Okay. Lepas tu D, ni fermentation. Betul lah. Alkohol boleh datang daripada fermentation. Very good. Yay. Tu cuka acidic lah. Aku cubit juga ni saat ni. Okay. Last kali.
Which of the following is not the effect of excessive consumption of alcohol? Which of the following okay, which of the following is not the effect of excessive consumption of alcohol? Okay, A, cirrhosis of the liver, B, high blood pressure, C, pneumonia, D, heart disease. Okay. Inspector. Okay, dah baca dah? Dah baca dah? Dah, saya nak pilih ni. Dah pilih dah jawapan? Ni high blood pressure ni paru-paru berair. Yang B ni paru-paru berair. Yang C ni paru-paru berair. Okay. Ni nama lain dia paru berair. Okay. Saya pilih ding 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 ding. Farisha Wardina. Farisha Wardina, what is the answer? Farisha Wardina mana? Mana Farisha ni? Asal saya pilih semua orang tak ada? Aduh, hai. Apa sangat? Duduk buka aje tapi tak ada depan komputer. Dia buka je, tak duduk komputer. Buktikan kau ada depan komputer. Video, mana video? Farisha Wardina mana? Yelah tapi ada nampak C. Okay, nampak C. Okay. C, betul tak semua? Betul. Yeay. Pneumonia bukannya kesan daripada excessive consumption of alcohol. Okay, so kita stop sampai sini boleh? Okay, so sampai alkohol. So nanti kita akan sambung next lah. Kita akan sambung dengan fats. Kita akan sambung dengan fat. Next class kita tengok nanti dapat jadual baru. Kita ikut jadual baru tu. Okay, terima kasih. Annyeonghaseyo. Bye.